Okey, hai, Assalamualaikum, selamat malam kepada tuan-puan yang bersama dengan saya, Superviral malam ni dari Solvi. Alright, sebelum saya mulakan sesi kita pada malam ni, alright, izinkan saya untuk semak dulu suara. Alright, takutlah suara saya tak clear. Sesi kita pada malam ni, alright. Okey, suara saya clear, Alhamdulillah. Okey, kalau tak clear boleh terus nyatakan di ruangan komen. Alright. So malam ni kita tak akan drag sesi live kita sangat panjang, di mana saya akan straightforward berkongsi kepada tuan-puan sama ada ni tuan-puan sudah memiliki F-Boom. Okey, dan saya expect yang mana bersama dengan saya malam ni memiliki software F-Boom lah. Okey, kalau tuan-puan bersama saya malam ni masih belum lagi ada software F-Boom, maka tuan-puan dijemputlah untuk dapatkan software F-Boom yang dicipta daripada Solvi, di mana kita dah keluarkan F-Boom ni dari sejak tahun lepas lah, bulan 8. So masih lagi valid untuk digunakan sampai sekarang. Dan sebenarnya setiap masa kita akan cuba untuk buat sesi sharing kepada tuan-puan. Sebenarnya ini kali ke-16 ke-17 macam tu lah sesi live. Dan setiap kali sesi live saya akan tinggalkan jejak untuk rakaman lah. Alright, tak apa, nanti kan saya akan tunjuk satu persatu. Dan saya rasa untuk malam ni tuan-puan kalau tengok perkongsian saya nanti adalah lebih kepada tuan-puan yang sudah ada software F-Boom. So kepada siapa yang belum ada, mungkin tuan-puan boleh tengok-tengok dulu dan tuan-puan boleh buat keputusan untuk dapatkan software F-Boom daripada Solvi lah. Okay, sama ada daripada rakan niaga kami ataupun tuan-puan kenal sesiapa yang menjadi rakan niaga daripada Solvi. Alright. So kita tak nak buang masa tuan-puan sebab saya suka mula lewat sikit supaya memberi masa tuan-puan untuk bersedia dari segi settlekan urusan di rumah lah, makanan, makan, solat bersama dengan keluarga sebagainya. So masa-masa begini sebelum waktu tidur ni bagi saya agak sesuai lah untuk ke arah teknikal sikit, tapi tak boleh nak drag sebab nanti kalau dah 11.30 tu kira lewat dah. Okay, so sebelum saya bermula, izinkan saya untuk share screen. Alright, okay. Nanti di hujung sesi saya akan buka lah open untuk tuan-puan yang bersama live saya untuk bertanyakan soalan lah. Okay, kita akan buka sedikit sesi untuk bersoal jawab. Tapi sebelum sampai ke sesi soal jawab, izinkan saya untuk berkongsi dulu beberapa poin yang saya rasa saya perlu kongsikan kepada tuan-puan. Okey, untuk sesi live ni, kalau tuan-puan melihat dari segi handphone, menggunakan handphone, dijemput untuk rotate handphone, okey, supaya lebih nampak jelas lah. Okey, tengok sesi live secara melintang. Okey, alright. So, first thing yang saya nak share kepada tuan-puan adalah setiap pengguna F-Boom akan dapat email berbentuk beginilah. Okey. So tuan-puan kalau dah ada F-Boom, tuan-puan boleh semak balik email bertajuk Solvi Developer ke ataupun Your Product Access ke. Okay, so tuan-puan semak balik email dan saya berharaplah, saya minta tolong jemput tuan-puan untuk join Telegram ni. Step nombor 3 ni, join Telegram. Okay, so bila tekan join Telegram ni, okay, semak balik email. Step ketiga, join Telegram. Okay, sebab dalam Telegram yang bernama F-Boom ni, kita akan kongsikanlah jika ada apa-apa sesi live ataupun sesi sharing lah daripada Solvi. Macam saya dah umumkan dalam Telegram ni sehari lepas yang mana saya akan adakan kelas percuma software F-Boom pada malam ni. Okay, so tuan-puan kalau boleh alert lah dalam Telegram F-Boom ni. Okay, saya nampak ramai pengguna dah join 16,000 lebih tapi mungkin tak buka Telegram. So saya jemput tuan-puan semak Telegram di mana selain ada promotion, ada juga information tentang untuk update software F-Boom ke version yang latest lah, 3.7. Okay, alright. So itulah, saya sangat-sangat menjemput yang mana dah ada software F-Boom, jemput untuk join Telegram. Dalam tu ada tutorial dan juga ada apa-apa notice lah. Okay, saya juga cuba untuk menghantar email kepada tuan-puan ke semua pengguna F-Boom. Okay, pengguna Solvi, saya cuba. Saya memang dah hantar email semualah, tapi saya maklum lah tak semua orang buka email. Okay, and then kalau yang buka email pun tak ada masa nak join malam ni, tak apa, rakaman disediakan. Okay, alright. So saya nak teruskan kepada perkongsian pertama saya adalah semua pengguna F-Boom saya minta tolong, okay, buka balik email. Okay, check balik step one by one ni. Okay, bermaksud jangan skip lah langkah ni. Okay, step 1 adalah lihat tutorial dalam YouTube.
Okay, ini step pertama pun dah ramai yang gagal untuk mengikutnya. So itulah masalah tuan-puan. Okay, bukan tuan-puan lah, sebahagian daripada tuan-puan. Okay, di mana macam ni lah tuan-puan, F-Boom ni kosnya sekali sahaja, tapi of course kita kena belajar sebab kita beli alat. Kita bukan mengupah orang untuk buat marketing kita. Kita beli alat, okay? So macam ibarat kita beli alat memancing, kita nak pergi memancing, so kita perlu belajar memancing lah. Dia bukan beli kat pasar terus ataupun terus pergi kedai makan siap masak. Okay, itu lagi mahal. Alright, so technically dia macam ni lah. Saya nak buat perbandingan lah kepada tuan-puan. Bukan tuan-puan lah yang bersama saya malam ni, yang lain. Okay, ini kita tengok, ini adalah iklan berbayar Facebook ad tuan-puan. Okay, kalau ikut logik kan, bila kita nak buat iklan berbayar, kita kena bayar, betul tak? Kita kena bayar. Macam saya sendiri pun dah bayar RM50,000, okay, dalam masa 5 bulan. Hari ni pun saya bayar 400. Okay, walaupun saya bayar, adakah saya tak perlu belajar untuk membuat Facebook ad? Okay, tuan-puan tengok di luar, ramai gila orang buat kelas, ramai gila orang pergi belajar Facebook ad. Walaupun sebenarnya nak buat Facebook ad ni kena bayar dekat Facebook. Kalau kita ikut logik manusia, benda yang kita bayar, kenapa perlu belajar? Biarlah Facebook yang buat untuk kita, saya dia bayar dia apa? Faham tak secara logik? Okay, even though saya bayar dia, saya still kena belajar. Saya kena pergi belajar, tekan menu apa, klik button mana. Okay, kalau saya tak belajar, kalau saya tak buat apa yang saya belajar, means nanti duit saya rugi. Saya buat tak tentu hala. Alright, so samalah dengan F-Boom lah tuan-puan. Okay, samalah dengan F-Boom. Walaupun tuan-puan beli software ni, kalau nak run dia kena belajar. So belajar yang pertama kita dah sediakan dah pun. Okay, kita dah sediakan. Step 1, lihat tutorial dalam YouTube. Bila klik terus keluar guide 1, guide 2, guide 3, guide 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sampai 23 untuk software F-Boom sahajalah. Alright. So saya nampak ada pengguna lah, bukan tuan-puan yang bersama saya malam ni, yang ni pun tak tengok sampai habis. Okay, ini benda crucial sangat-sangat, kena tengok sampai habis. Dan bukan tengok sekali, kena tengok 2-3 kali. Samalah macam nak buat Facebook ad. Ada orang belajar bertahun-tahun, masih lagi belajar sampai sekarang. Itu dia bayar tu. Itu yang saya ni bayar tiap-tiap hari pun, saya still belajar sampai hari ni sebab nak master. Okay, sama juga mana-mana benda-benda teknikal dalam marketing, you kena belajar. Edit video, kena belajar, non-stop belajar tuan-puan. Okay, it's common lah sebenarnya. Actually tak perlu saya pesan benda ni. Okay, sebab semua kita dewasa, kita pun mungkin dah ada anak matang. Okay, tapi of course saya terpaksa pesan kerana ini lumrah nature kalau kita belum ada bajet besar untuk hire agensi marketing. Okay, unless kalau tuan-puan ada lebih kurang RM5,000, RM10,000 sebulan, tuan-puan boleh upah agensi marketing. So tuan-puan tak payah belajar. Alright, tuan-puan serahkan marketing ni kepada outsource. Okay, tapi kalau belum sampai that level, kita kena mula dulu. Kita kena buat dulu. So kita kena inisiatif lah. Kita kena put effort lah tuan-puan. Alright, tengok situation kita lah. Alright, so itu step pertama yang saya nak pesan sebelum saya pergi perkongsian F-Boom. Okay, step kedua, saya nak pesan lagi. Nampak, join group support Facebook dan lihat guides. Alright, dan diberi password dah, Solvi. Okay, alright, join group Facebook ni. Step kedua, sebab kenapa saya tulis lihat guides? Okay, sebab dalam group support Facebook ni ada menu yang penting juga, iaitu guides. Alright, menu guides. Okay, sentiasa saya pesan lihat menu guide sebab dalam ni ada lagi perkongsian, ada error-error perkongsian, ada perkongsian tambahan macam contoh tutorial settle masalah yang timbul, okay, extra tutorial dan marketing tips, okay, cara upgrade version, tutorial tambahan, knowledge policy Facebook, cara nak buat akaun banyak, Waboost punya tutorial. Alright, okay, so actually masalah orang Malaysia lah, bukan tuan-puan, mereka tak suka buat ikut step. Okay, mereka terus bila ada terus install, terus nak pakai, and then nanti laga dinding. Sebenarnya kita dah provide step by step. Okay, step by step. Okay, jangan risau, jangan rushing. Okay, try the best. Okay, slowly but surely. Alright, slowly but surely. Sama lah kalau nak buat Facebook ad. Tuan-puan kalau first time buat Facebook ad, bukan kata hari ni belajar, hari ni terus boleh run. Okay, nanti kalau tidak habis duit. Betul, tuan-puan rasa macam tu kan? Okay, so sama juga macam F-Boom.
Sebab ianya teknikal. Dua-dua ni teknikal sebenarnya. Tapi FBoom ni alternatif untuk bantu kita semua yang mungkin belum ada bajet iklan tinggi. Kita nak buat sini dulu. Nanti bila kita ada untung, kita pergi pula buat iklan berbayar. Alright? Okay, so itu pesanan saya lah. Okay. Ini 3 benda yang saya sangat titik beratkan dulu. Kalau tuan-puan belum lagi buat step ni, tuan-puan buat dulu. Okay? Kalau tuan-puan skip step ni, nanti banyaklah perkara-perkara masalah akan timbul. Samalah juga kalau orang tu buat Facebook ad tanpa belajar. Masalah apa akan timbul? Iklan tu sendu. Bayar, tak ada langsung sale, tak ada langsung PM. Bukan salah Facebook ad. Bukan salah Facebook ad. Kalau salah Facebook ad, ada je yang kaya raya, ada berjuta punya sales datang pada Facebook ad. So salah adalah salah kita lah sebenarnya. Kita yang tak inisiatif, kita yang tidak, kita jangan tunggu suap tuan-puan. Dalam dunia 2021 ni, kita yang pegang bisnes kita, kita yang put effort. Kita yang tentukan duit kita macam mana. So kita kena letak effort lah. Okay, alright. So agak membebel sikit lah. Step 1, step 2, step 3 ni jangan tinggalkan. Kemudian barulah step 4, kena install. Alright. So sebenarnya kalau tuan-puan pengguna FBoom, kalau dia tengok tutorial ni pada awal, iaitu step pertama, okay, saya dah ada explain tentang langkah pertama dari email. Macam mana buka email, apa benda kena tekan, lepas tu cara install, alright. Okay, jika ada error, ada video, alright. So, and then ada juga satu lagi, last, step 5. Okay, di mana customer service? Customer service admin ada di Telegram channel, step nombor 5, dan juga di sini group support, tapi memang standby admin di sini. Okay, kita pun dah nyatakan hubungi admin untuk license key dan support technical. Alright, kadang-kadang ada juga yang pergi dekat group lain kan, pergi tanya pasal FBoom, lepas tu saya pun tak pasti kenapa mereka tak baca email. Okay, saya pun tak pasti kenapa mereka tak baca email. Okay, semuanya dah disediakan dalam email dan bukan karangan panjang. Bukan karangan bahasa Melayu yang anda kena baca sejam untuk faham. Okay, step by step dia. Ada 5 step sahaja. Okay, so support technical terus tekan ni, terus nyatakan. Okay, tapi kalau 3-4 pagi tu jangan expect lah. Okay, dia pun manusia juga. So kita provide admin dalam ni bukan seorang. Ada beberapa orang yang akan rotate untuk menjawab persoalan daripada anda lah. Alright. Okay, so itulah sebenarnya 5 step yang pertama. Kalau kita dah ada FBoom lah, saya sentiasa akan ulang benda ni sampai ramai orang ada awareness lah tentang perkara ni. Okay, alright. So saya nak teruskan perkongsian saya. Itu adalah pesanan penaja lah. Pesanan daripada saya lah bila anda sudah ada software FBoom. Okay, so seterusnya untuk installation sebenarnya sangat simple. Okay, tapi saya dah buat live banyak kali. So kalaulah anda nak belajar lagi, okay, so first adalah tuan-puan boleh belajar di dalam tutorial dalam YouTube ni, okay. Kedua, anda nak belajar dengan lebih detail, boleh juga masuk dalam group support, okay, Solvi Private Exclusive Group ni, okay. Step nombor 2 ni, join group Facebook ni, okay, yang bernama Solvi Private Exclusive Group, okay, boleh tengok di bahagian guide, alright, dan tengok di sini, 1.1, alright, 1.1, okay. Dalam menu guides, okay, ada 1.1 iaitu ada rakaman sesi live saya, okay, sharing tentang FBoom, okay. So termasuk yang kali ni ada 10. Setiap satu ni dia pun dah sejam, 2 jam. So sini memang very detail lah. Okay, rakaman live yang very detail, tunjuk nak install macam mana, nak ini macam-macam persoalan dan sebagainya. Tinggal kita nak tengok atau tak tengok sahajalah. Alright. Okay. So sebenarnya dah ada 14. Okay, saya sempat letak rakaman 9. Yang kali ni 10 saya akan letak. Alright. Sangat banyak sebenarnya yang kita provide. Cuma itulah ada certain user dia tak pergi explore. Alright. Contoh kita bila beli kereta, kita yang bertanggungjawab untuk explore cara menggunakan kereta tu. Kita tak boleh tunggu Proton datang dekat rumah you, tunjuk you nak explore kereta macam mana. Kita explore. Kita as user sebenarnya lah. Kalau saya jadi tuan-puan lah. Kalau saya jadi user apa-apa software sistem maupun apa-apalah. Termasuklah Facebook ad. Okay. Saya pengguna Facebook ad. Saya akan pergi explore segala button-button dalam ni. Okay. Saya kena explore. Okay. Tak ada pula Facebook pergi ajar kan. Tekan button ni untuk apa. Untuk ni untuk apa. So kita kena explore lah sebenarnya. So untuk menjadi sukses adalah kena rajin explore. Okay. Kena rajin godek-godek lah. Senang saya cakap.
InsyaAllah dari segi teknikal, kalau kita rajin explore, kita akan dapat manfaatnya, insyaAllah. Alright. So malam ni bukanlah saya nak ajar install macam mana, sebab dah ada pun di dalam step pertama tutorial cara install. Dalam ni pun ada cara install. Dalam ni pun ada sesi sharing yang live sharing FBoom 1 ni memang detail pasal installation. Sebab apa saya tak ajar balik install? Sebab kalau saya ajar balik install, ibarat saya kongsi balik live sharing saya yang nombor 1. So actually saya ulang balik yang mana saya dah share pada live sharing FBoom 1. So sekarang ni live sharing FBoom 10. So lebih kepada cara nak maximizekan penggunaan FBoom. Itu yang saya nak share. So point saya pertama malam ni adalah kita teruskan, nanti kita nak open Q&A insyaAllah. Cara pertama untuk memaksimalkan software FBoom adalah selepas anda install. Alright. Cara pertama dia adalah anda masukkan banyak akaun Facebook macam ni. Tapi sebelum tu, let's say lah anda ada masalah. Alright, anda dah install kemudian ada masalah. Step yang tuan-puan perlu buat adalah, selalunya kalau tuan-puan biasa dengan software, bila ada masalah software, yang paling common adalah kita akan uninstall. Kita akan uninstall, iaitu buang balik software ni. Kita pergi ke bahagian bawah kiri ni, tekan remove. Dan kita akan cari add or remove program. Standard daripada zaman tahun 2000 lagi. Kalau ada software installation problem dekat PC, saya akan uninstall. Dulu pakai CD kan, masuk CD balik, install balik. So selalunya akan settle lah. Alright. So selalunya macam tu. Kalau ada problem, let's say Chrome driver you tak tally, you punya Chrome driver naik 92, 93 tu kan, uninstall saja software FBoom ni. Pergi add or remove program. Macam tadi, add or remove program. Search dekat sini FBoom. Alright, and tekan uninstall. So dia akan uninstall. Lepas uninstall, tuan-puan restart dulu komputer atau PC atau laptop, and then install semula. Itu saja. Macam mana nak install semula? Macam mana nak install semula? Tengok email balik. Iaitu tengok balik tutorial step 1, cara nak install FBoom latest version. Iaitu senang. Anda pergi balik step nombor 4 ni, tekan link download semula. Tadi uninstall. Kalau ada problem lah, uninstall, install balik. Simple as that. Pergi balik step nombor 4, download semula yang baru. Sebenarnya nak install FBoom ni sangat senang. Buka email anda, tengok step nombor 4. Ada link tu, tekan. Link ni adalah mega. Tak perlu nak create account bagai, sebab tak ada instruction dalam tutorial saya untuk create account. Sebab ada user dia pergi tanya, saya create account tak ada apa pun. So dia tak tengok tutorial properly. Sebab dalam tutorial install, tak ada suruh create account. Tak ada suruh create account, tak ada tekan login sebagainya. So cara dia adalah double click benda ni je. Double click benda ni boleh direct install. Tekan ni 2 kali, dia akan install kat tepi ni. Dia akan download tepi ni, anda double click sini pula. So it's very straightforward sebenarnya lah kalau siapa yang pernah pakai software sistem dekat Windows. It's very straightforward sahaja. Dia bukan perlu benda-benda yang coding-coding dan sebagainya. Double click sini, dia akan download kat tepi ni, kat bawah. Double click yang download tu, siap. Dan next, yes. Alright. So itu yang kalau ada masalah lah dari segi installation, dari segi software, install lain sajalah. Ini adalah tambahan pesanan lah. So saya nak come back kepada point saya pertama. Cara nak maximizekan FBoom adalah anda boleh run multiple account Facebook dalam FBoom. Kalau ada satu account Facebook sahaja, dia tak berapa dahsyat lah berbanding kalau anda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 account yang anda boleh buka serentak dan 10-10 beriklan serentak. So macam mana nak tambah account? Dalam tutorial pun ada sebenarnya, dalam tutorial pun ada cara nak tambah account adalah guide nombor 10. Itu pun nanti akan ada orang tanya, macam mana nak tambah account? Tengok tak guide 10? Ada tengok tak? Tak tengok. So macam mana? Alright. Kita tak perlu tunggu orang tuan-puan. Kita terus tengok saja. Sekali lalu nanti tuan-puan akan nampak. Kepada yang belum tengok sampai habis lah. Alright. Cara nak tambah account sangat senang. So button dia add account kat sini. Add account.
dan masukkan apa-apa nama akaun yang anda boleh cam, yang anda boleh bezakan. Contoh, akaun saya adalah Sifu Viral. So sini saya nak letak Sifu Viral 2 pun tak ada masalah. Okay, ini nama apa-apa sahaja yang kita boleh bezakan akaun-akaun Facebook kita. Sifu Viral 2, saya tekan add. So dah ada kat bawah. Okay, kemudian nak pakai akaun ni, tekan open account. Alright, so ada user yang bertanya sebab tak tengok tutorial, dia nampak kosong, dia terus tekan open account. Okay, dia baru buka FBoom first time, dalam ni kosong, tak ada account, dia terus tekan open account. Kalau logik, bila kita tekan open account, macam mana nak open dalam ni tak ada account? So kena add dulu. Okay, so sebenarnya itu di dalam tutorial guide nombor 9, cara login FBoom dari mula. Okay, guide nombor 9. First time nak pakai FBoom tu macam mana selepas install, ada tutorial dia. Okay, so bila skip, itu yang lost tu, itu yang mula lost. Samalah kalau nak buat TikTok Ads Manager. Kalau anda tak pergi tengok tutorial, you akan lost kat sini juga kan. Button apa ni ad group, button apa ni asset, apa ni dashboard. Alright, sama je. Walaupun kita nak bayar ni, sepatutnya TikTok, hello TikTok, come on lah, I bayar kat you kot. You buatlah semua, kenapa I nak kena belajar? Alright, sama je. Okay, kita kena belajar. Okay, so let's say kita dah tambah add account, tambah Sifu Viral 2, kita tekan open account. Alright, kita tekan open account. So dia akan buka account lah. Alright, satu dia akan buka dua bahagian. Okay, satu adalah Facebook yang dalam ni, dalam Google Chrome. Google Chrome yang dikontrol oleh software. Chrome is being controlled by software. Satu lagi adalah software. Okay, so anda login anda punya Facebook dalam ni dan pastikan Facebook anda dalam ni dalam English. Ini next adalah pastikan English. Alright, pastikan English. Anda punya Facebook adalah English. Okay, so saya buka. Alright, so inilah cara pertama kita memaksimalkan penggunaan FBoom kita adalah kita tambah banyak account. Alright, kita tambah banyak account. Alright, so saya login balik. Okay, saya login berawal. Okay, license key anda dapatkan daripada admin. Step nombor 5 dalam email anda. Okay, step nombor 5. Okay, license key support. Step nombor 5. Bukan cari orang lain. Sebab kalau jawapan-jawapan yang IT ni memang step nombor 5 ni. Okay, kita dah sediakan link dah. Alright. Dan itu lebih cepat daripada kaedah lain lah sebenarnya. Saya nak propose tuan-puan hubungi admin sebab ini lagi cepat lah. Tapi cepat tu bukan dalam masa 1 minit. Alright, sebab ramai orang bertanya dan admin akan cuba as soon as possible lah. Okay, alright. Kemudian, okay, kita buka balik FBoom kita. Double klik dia akan buka macam ni. So saya buka satu account untuk anda. Let's say saya nak buka account Firas Ryan. Okay, kemudian saya tekan open account. Alright, dia akan buka dua. Okay, so seringkali saya ulang. Yang penting adalah bila dia dah buka macam ni, anda login punya Facebook kat sini, login Facebook anda kat sini, pastikan Facebook kita adalah dalam English. Okay, language English. Kalau belum language English, pergi sini, pergi ke bahagian setting, aturan lah, kalau dalam bahasa Melayu aturan, dan tukar ni, bahasa. Make sure bahasa Facebook dalam ni adalah English. Kalau tidak, memang tak boleh run. Okay, kalau orang posting bahasa Melayu tak apa, tapi ni, what's on your mind? Your archive, foto, ini dalam English, okay? Bahasa Facebook mesti dalam English. Pun ada dipesan lah sebenarnya. Dalam nombor 1 terus. Guide nombor 1, Facebook wajib dalam English. Okay, saya terus letak nombor 1. Sebab ramai yang komplain tiba-tiba, oh patutlah tak boleh pakai. Dia punya Facebook dalam ni bahasa Melayu. Sebenarnya tak ada apa masalah pun. Alright, dia cuma perlu pergi sini, pergi aturan, tukar bahasa ke English dan settle. Okay, itu nombor 1. Nombor 2 adalah jangan pangkah. Okay, kalau nak buat kerja lain, kalau anda nak run FBoom ni, tengah buat kerja, jangan pangkah, minimize. Anda boleh buat kerja lain, tak ada masalah. Okay, jangan pangkah. Alright,
And ketiga orang tanya kalau internet tak ada macam mana? Kalau internet tak ada dia memang tak boleh run lah. Sebab dia sistem yang perlukan internet. Sama lah macam Facebook kan. Kalau anda punya phone tak ada internet, boleh buka Facebook tak? Logik lah kat situ. Okay, sangat simple. Alright. Okay, so saya bukanlah nak sharing balik satu persatu cara pakai macam mana, macam tu, macam ni kan. Kalau tuan puan first time tengok live ni, saya jemput tuan puan tengok balik rakaman live saya. First adalah saya jemput tuan puan tengok balik guide ni satu persatu. Okay. Kedua adalah buka balik email, tengok step kedua, join group support Facebook. Okay. Dalam group support Facebook ni, di bahagian guide. Okay. Okay, ni join group ni. Group ni ada dalam email nombor 2. Step nombor 2. Jangan tak join. Password dah ada kat situ. Jangan tanya password lagi. Itu pun ada orang tanya, password apa kenapa tak baca? Itu yang masalah tu, tak baca sampai habis. Alright. Ni password dah bagi ni. Okay. Join and then buka menu guide. Buka menu guide atas ni. Buka menu guide atas ni dan ada sharing live 1.1. Okay. 1.1. Sengaja saya letak ke atas supaya anda boleh rehat. Okey, kalau nak dua benda ni, kalau tuan-puan tengok habis memang sangat-sangat penuh lah otak tu. Okey, memang step by step gila-gila lah. Alright. Sebab saya bukan tak nak satu persatu, sebab saya sekarang berada di live sharing FBoom ke-10. Okey, dah ke-10. So yang basic-basic cara pakai one by one tu dalam live sharing FBoom 1, 2, 3, 4. Alright, dan dalam guide ni, dalam YouTube playlist guide yang saya letak dalam step pertama. Okay, alright. So malam ni saya nak sharing terus ke point seterusnya. Apa cara untuk maksimalkan penggunaan FBoom ni? Kita sebenarnya, kalau tuan-puan pakai fungsi post to group, okay, tapi sebelum pakai fungsi post to group, okay, make sure anda time setting dululah. Okay, time setting ni, kalau nak laju terpulang, tapi lagi laju lagi tinggi risiko lah. Selalunya saya personally saya berani ke arah macam ni lah. 100 ke 200 lah. Ini paling laju lah. Okay, kemudian saya set ni. Ini paling laju yang saya berani lah. Antara 100 saat ke 200 saat. Okay, di time setting ni kita set antara 100 saat ke 200 saat dia akan post. Dan rehat 10 minit setiap kali 30 post. Alright, tapi nak laju lagi boleh. Ada orang tanya saya lambat lah macam ni. Nak laju lah. Okay, terpulang. Tapi risiko tinggi. Boleh laju kalau tuan-puan ada banyak akaun backup. Kalau ada banyak akaun Facebook backup, tak ada masalah. Laju kena block, ada satu kena limit orang panggil. Satu hari tak boleh post, ada another Facebook account untuk continue. Tak ada masalah. Okay. Kemudian group list, okay, kita boleh import daripada yang kita save ataupun kita extract group sahaja. Okay. Dekat sini pun ada orang tanya lagi. Bila kita extract group ni, dia akan tarik keluar semua group-group yang kita telah join. Alright. So kalau ada group-group mana yang tuan-puan tak berkenan, yang tuan-puan rasa memang tak sesuai dengan bisnes tuan-puan, tuan-puan kena delete lah. Boleh delete direct kat sini guna button keyboard delete. Delete. Okay. So macam mana tahu group ni boleh post tak boleh post? Itu memang kena manual. Kena guna phone. Okay, buka balik group. Pergi cari dekat dalam Facebook, dekat phone. Search group nama ni. Tengok dia punya announcement. Group tu ada perlu syarat berbayar tak berbayar. Okay, kalau berbayar anda kena ada ID lah. Kalau anda dah join group yang berbayar tapi anda tak ada ID, so make sure anda delete sajalah. Okay, ataupun anda nak jual benda yang lain yang tak berkaitan dengan baby, okay, delete. So kerja ni sekali saja. Ini pun ada dalam tutorial. Selepas siap semua, dah tapis elok grup-grup Facebook anda, kemudian anda boleh save. Namakan dia apa-apalah kan. Okey? Namakan dia apa-apa. Senarai group yang dah ditapis. Contoh. Nama tu anda nak pakai. Okey? Save. Right? Anda boleh save dia. Tapi make sure anda tapis siap. Dalam group list ni, Facebook group yang anda dah join, Facebook group mana yang anda tak nak, keluarkan. Contoh macam kaki viral TM. Saya tahu ini group iklan berbayar, tak payah. Untuk pengetahuan tuan-puan, saya memang hanya beli 2 ID sahaja Facebook group. Yang lain banyak saya join yang percuma-percuma lah, macam Warga Kuantan free, Shah Alam free, Penduduk Pulau Pinang free. Okey,
Macam mana saya tahu? Tengok nama pun saya tahu bayar tak bayar. Kerana saya dah main Facebook group ni since 2014. Saya dah hafal dah nama-nama Facebook group. Okay? Kita tengok pun kita tahu dah. Ini contoh antara group yang berbayar. Okay. Okay, saya cari antara grup yang berbayar. Okay. Terbaik e-marketing ni memang grup berbayar lah. So saya delete. So kalau anda tak tahu, anda kena pergi dekat handphone, Facebook, search group tu, tengok dia punya announcement. Ada admin dia bagi tahu kena bayar tak? Okay, macam saya tak perlu tengok, saya dah hafal dah. Keki viral ni memang minta ID punya. Nampak iklan laju-laju memang minta ID punya. Macam tu. Okay. Alright. So kalau anda dah save tadi, kita boleh import balik. Kita save tadi senarai-senarai group kan. Kita boleh import balik senarai group yang dah ditapis. Open. Zoom, dia akan keluar lah. Okay. Group-group yang kita dah save. Yang kita dah delete, mana yang kita tak berkenan. Yang mana tak sesuai dengan bisnes kita. Yang mana group yang berbayar. Okay. Ini kerja first time saja sebab tu boleh save. Alright. Kemudian ini yang saya nak share malam ni adalah dari segi terkena mic sekejap. Dari segi post to group. Okay, post to group. Macam mana nak memaksimalkan penggunaan FBoom adalah kita masukkan banyak-banyak copywriting. Copywriting 1. Okay. Copywriting 2. Copywriting 3. Copywriting 4. Kalau anda boleh, kalau ada copyright 5 copywriting lagi bagus. Sebab anda nak multiple kan anda punya iklan tu, anda nak variasikan iklan supaya orang taklah bosan. Okay. So saya besarkan benda ni. Okay. Dia punya ni boleh besarkan sikit tak? View zoom. Tak apa, saya buka Microsoft Word. Okay, structure dia macam ni. Alright, nampak? Copywriting 1, copywriting 2, copywriting 3, copywriting 4, copywriting 5. Ada pembuka. Okay, dan antara copywriting ni palang. Palang ni maksud dia macam ni. Anda punya iklan akan keluar dekat Facebook group lain-lain copywriting pada satu masa. Okay. Posting pertama, FBoom akan ambil copywriting ni. Posting group kedua, FBoom akan ambil copywriting ni. Random dia pilih-pilih random. So anda punya iklan akan ada pelbagai copywriting akan keluar. Ayat iklan yang akan keluar. Alright. So dia lebih variasi lah. Okay. Alright. Tapi antara copywriting ni, palang ni tak boleh ada space. Antara simbol pembuka ni dengan copywriting pertama ni tak boleh ada space. So ini dipanggil spin text. Okay, ini dipanggil spin text. Okay, apa tujuan dia? Untuk mengurangkan risiko kena ban, kena block. Alright, so tutorial dia ada dekat dalam, ada lagi juga tutorial dia. Tutorial spin text. Sekejap saya cari ni. Guide nombor 13. Okay, tutorial spin text. Ada juga di-share macam mana nak buat. Okay. Alright, so anda punya pakai post to group, fungsi post to group, copywriting ni anda letak pelbagai macam ni. Okay, kemudian kalau anda nak pakai post to group, lebih better anda pakai image sahaja berbanding video. Sebab gambar yang ada potensi untuk keluar dekat newsfeed. Okay, kalau nak guna video boleh, tapi potensi dia kurang daripada gambar. Video ni nak pakai dekat mana? Video ni adalah kalau anda buat video, lebih better anda post dekat dalam Facebook page. Kemudian anda post dalam Facebook page. Okay, sekejap saya buka Facebook page. Okay, anda post dalam Facebook page anda satu copywriting, kemudian letak video dan suruh FBoom ni share posting tu. Itu lagi better. Macam ni. Okay, you buat ayat iklan dalam page Facebook anda, letak video, kemudian suruh FBoom share. Itu lagi better lah. Okay, dari segi gambar. Dari segi gambar, kalau saya personally saya prefer satu gambar. Okay, sebab lagi banyak gambar, lagi pening kepala orang tengok.
Okey, tapi kalau tuan-puan nak masukkan banyak gambar dekat fungsi post to group ni, tak ada masalah. Okey, cara dia adalah anda perlu drag. Anda perlu tarik guna mouse. Okey, saya bagi contoh. Macam ni kan. Nak satu gambar. Okey, kalau anda nak dua gambar. Okey. Berapa gambar? Dua gambar. Tapi saranan saya, you banyak gambar, iklan you banyak gambar, dia nampak serabut lah tuan-puan. The best is satu gambar tapi ada tarikan. Sebab ini iklan, ini bukan closing. Okay? Facebook dan FBoom ni adalah marketing untuk tarik orang klik link kita. Dalam WhatsApp nanti barulah you masukkan pelbagai info. Alright, kalau anda letak banyak sangat info tapi tidak menarik orang untuk klik iklan, itu yang masalah. So orang akan pening. Alright. Alright, so kita tengok antara teori saya ni betul tak betul. Okay. Alright, kalau nak masukkan banyak gambar macam ni okey lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 gambar produk saja. Tapi jangan jangan gambar tu banyak sangat ayat lah. Kan? Banyak sangat gambar dengan ayat. Okay, sebagai contoh kita study sama-sama lah. Okay, kalau boleh satu gambar lagi better tapi gambar tu cun lah. Gambar tu ada atraktif untuk orang tengok dan baca ayat anda. Okay, itu fungsi gambar. Itu fungsi content. Itu fungsi kreatif gambar tu. Okay, sebab kalau kita tengok balik dalam Facebook group, okay, okay, kita tengok orang lain buat posting dalam Facebook group iklan. Right, saya buka satu Facebook group di bahagian discussion. Saya cuba carilah. Okay. Sebenarnya Facebook Live ada kat atas. Gambar macam ni kan bagus. Dia satu je. Okay. Yang ni dah. Bila masuk dua gambar, saiz tak betul. Nampak tak? Dia punya susunan saiz tu tak betul dah. Okay, gambar ni okay. Tapi bila post saiz tak betul, nampak dia jadi tak nampak semua. Alright, so make sure nak masuk gambar pun kena tengok size bagi make sure nampak macam ni. Ini satu gambar best. Okay, macam ni bagus. Nampak? Ini yang masukkan saya. Actually satu gambar pun dah cukup kalau kita tahu masukkan info-info penting. Iaitu adalah ni. USP. Golek-golek je sempurnakan harimu. Ada test apa kata kaki mereka. Nampak? Ini the best. Ini best example. Satu gambar je. Yang penting adalah gambar tu menarik orang untuk baca. Okay, and then orang baca copywriting dia. Berbanding yang jenis letak banyak-banyak lepas tu jadi serabut tu. Macam ni. Ni kita pun nak tengok pun sakit mata. Okay, alright. So berhati-hatilah. Kadang-kadang bila masuk banyak gambar sangat, saiz dia tak betul, dia jadi gambar tu tak nampak semua. Jadi separuh-separuh. So agak tak menyenangkan lah, agak tak menyenangkan kita punya mata lah. Okay, saya tak tahulah, saya prefer yang macam ni lah. Sebab dia lagi senang lah untuk orang rasa sedap mata memandang. As long as dalam gambar tu dia ada USP dia ada atraktif dia. Alright, so itu saya punya kriteria yang saya suka lah. Okay, next adalah bila anda ada FBoom, alright, sebenarnya kita boleh maksimaskan lagi. Ini point yang ketiga lah. Kita pun lagi 15 minit untuk saya habiskan dan open question and answer. Point ketiga saya, anda boleh maksimaskan FBoom ni untuk apa tuan-puan? Anda buat satu Facebook page macam ni. Okay, saya bagi idea. Buat satu Facebook page. Contoh saya adalah admin kepada ordersini.com and saya post saya punya copywriting, saya post gambar. Okay, kemudian saya post dalam Facebook page. Posting ni saya gunakan FBoom untuk share. 1,700 share. Ini semua kerja FBoom, bukan guna tangan saya. Okay, tuan-puan nak tahu tak sebenarnya kalau tuan-puan tak ada FBoom, tuan-puan boleh upah orang untuk share anda punya posting.
Ada orang buat, orang panggil service viral, which is very bagus lah. Tapi tuan-puan kena tahulah, 500 share selalunya RM60. Okay, nampak? Kalau anda nak senang, nak mudah, upah. Tapi upah perlu duit. RM60. So dengan kalau lah anda dengan 249 lah album ni kan, bahagi 60. Anda cuma boleh upah orang 4 kali sahaja. So means you dapat 2000 share. Dengan harga album ni, anda boleh dapat 2000 share upah orang. Tapi dengan album, anda boleh pakai, hari-hari pakai lah. Berapa kali nak pakai. Okay? So saya memang pengguna album, saya memang best lah kan. Sebab saya boleh share sampai beribu-ribu macam ni. Dulu saya perlu upah orang untuk buat, dan kos dia 500 share RM60. 2000 share dah dekat 200 lebih dah, sama harga dengan album. Okay? Alright. So cara maximize dia adalah anda pakai menu share post to group. Okay? Macam ni, saya share 1700 kali daripada album. Saya tahu dah berapa ramai orang tengok iklan saya dan berapa orang engage. Sebab kita boleh tengok data ni. Okay, so apa saya buat? Saya post siap-siap. Kemudian saya pergi Facebook page saya macam ni. Okay. So jangan nak buat cara ni, jangan buat macam ni. Jangan buka yang dalam software punya Facebook. Setengah orang dia silap, dia buka Facebook page dia dalam software ni. Dalam Google Chrome yang dibuka oleh software. Bukan kat sini. Anda kena buka Google Chrome sendiri. Okay, nak ambil dia punya embed link ni. Sebenarnya apa yang saya nak share kepada tuan-puan adalah iaitu tutorial fungsi share post to group. Okay, yang saya nak share sekarang kepada tuan-puan yang tengok live ni ataupun tengok rakaman nanti, satu fungsi yang dinamakan share post to group. Okay, nak buat fungsi ni, anda perlu post ID. Okay, macam mana nak dapatkan post ID? Anda perlu post dulu dalam Facebook page ataupun Facebook personal. Kemudian anda perlu pergi dekat post anda. Okay, tekan butang atas ni, cari perkataan embed. Okay, tapi nak cari perkataan embed ni bukan dalam Google Chrome yang dibuka software. Bukan dekat sini. Nampak? Ini adalah Google Chrome yang software buka. Software album buka. Tapi nak cari embed bukan kat sini. Bukan kat sini. Anda kena, macam saya tanpa, saya buka Google Chrome asing. Saya sendiri punya. Yang bukan software buka punya. Saya buka sendiri punya. Google Chrome yang saya buka sendiri punya. Saya login Facebook dalam tu. Saya pergi ke posting saya. Okay. And then tekan atas ni, tekan embed. Alright. Bila dah nampak, tekan advanced setting. Ini pun ada orang lost. Sampai sini dia peling. Dia tak dapat. Okay, sebenarnya senang saja. Tekan advanced setting. Okay, tekan advanced setting. Alright. Sekali lagi, tekan atas ni dekat posting yang kita nak viralkan. Okay, tekan embed. Tekan advanced setting. Alright. So anda akan masuk satu menu dipanggil Facebook for developers lah. Tapi bukan kita nak jadi developer. Kita hanya perlu nak copy ni sahaja kat belakang. Ada kod dia, copy. Okay, nombor-nombor belakang ni copy. Kemudian letak di bahagian share post to group, post ID. Letak. Alright, dah letak. Anda terus tekan start. Okay, so step dia adalah first, kalau anda ada ID ni, okay, mari kita lihat sama-sama. Okay, nampak? Saya buka software Fboom. Dia terbuka macam ni kan. Okay, so apa saya buat? First adalah saya pergi ke group list. Kemudian saya tekan extract group. Ataupun saya import daripada senarai group yang telah saya save. Alright. Tadi adalah senarai group yang ditapis. Okay. Okay. Kemudian saya pergi ke bahagian time and setting. Saya set ikut yang paling saya berani, paling laju lah. Anda nak buat laju tak ada masalah. Jika anda ada banyak account, standby. Okay. Kemudian saya pergi ke menu share post to group. Saya paste saya punya
post ID tadi yang saya ambil daripada posting saya. Okay, yang saya tekan sini. Saya tekan embed. Okay, first anda kena post dululah. Kemudian tekan advanced setting. Okay, kemudian copy dekat belakang ni ID. Okay, kat mana dia ajar benda ni? Tutorial nombor 15. Share post to group. Dah ada guide nombor 15. Alright. Kemudian saya terus tekan share post to group, saya tekan start. So itu sahaja. Siap. Software Adboom akan ambil posting itu dan dia akan tekan butang share dan dia akan pergi ke group yang kita setkan dekat group list. So software akan share posting Facebook page anda ke group ataupun posting Facebook personal anda ke group-group sampai habis senarai. Itu yang jadi macam ni. Itu yang jadi macam ni. Nampak? Saya baru buat je 3 November. Ada orang cakap dia tak pakai pun. Saya pakai Adboom hari-hari. 3 November saya post. Dalam masa 2-3 hari dah dapat 1,700k share. Dapat dah 5,000, nampak. Yang ni zero cost marketing. Okay, nampak Dan apa tujuan dia sebenarnya macam ni tuan-puan? Okay. Saya nak ajar tuan-puan. Sebenarnya, siapa-siapa daripada tuan-puan yang belajar iklan berbayar, Facebook ad, tuan-puan sebenarnya nak buat iklan, kena test. Tuan-puan tahu tak split test? Ramai tak tahu dengar split test? Saya sendiri buat iklan berbayar sampai 24 kali test. 1, 2, 3, 4. Nampak tak campaign? Berapa banyak nak buat iklan tu? Test punya test. Sampai 27 kali test. Dan setiap kali test itu bukan free. Test dekat iklan berbayar bukan free. Kita tengok balik. Okay. Saya tunjuk data kepada anda. Real story. Campaign nombor 3 saya test. Jalan RM100 tak memberi result. Saya test campaign nombor 4. Jalan RM79 tak memberi result. Campaign nombor 6. Jalan RM200 tak memberi result. Macam mana saya tahu tak memberi result? Sebab saya stop. Tapi stop pun tengok. Dah 200 kat sini. Dah 90. Dah beratus-ratus dah. Test saja tu. Okay, ada yang macam ni. Nampak? Case 9 test. 300 lebih tak memberi result. Case 10 test tak memberi result. Sampailah case 11. Barulah ada result, sebab tu saya stay sampai 3,000 lebih dia jalan. Nampak? Beratus-ratus nak test saja. Beribu sebenarnya nak test sahaja iklan berbayar. So kenapa ada orang berjaya buat iklan berbayar? Kerana mereka dah test gila-gila dah. Dah banyak duit dah diorang dah keluar. Saya pun dah keluar untuk test. Tapi kalau orang kata saya tak berjaya, rupanya dia ingat sekali aku tekan, hari tu aku kaya. Padahal sini pun kena belajar juga. So, macam mana dengan Adboom? Inilah kelebihan Adboom. Sebelum anda buat iklan berbayar macam ni, sebenarnya kita boleh test iklan kita. Kita post dekat sini. Ini iklan pertama. Saya post pula iklan kedua. Saya post pula iklan ketiga. Setiap iklan tu lain-lain copywriting, lain gambar. Dalam Facebook page kita boleh buat posting banyak-banyak, betul tak? Tak ada masalah kan? So kita buatlah, ni iklan pertama, ini iklan kedua, ini iklan ketiga, gambar lain-lain, video lain-lain, ayat copywriting, ayat iklan lain-lain. Dan tuan-puan buat apa? Tuan-puan gunalah Adboom bagi share setiap iklan anda. Okay? Saya lukis. Nak bagi senang faham. So anda boleh test dulu iklan tu dan tak perlu bayar pun. Barulah anda tahu apa iklan yang perform. Sebenarnya ramai daripada anda tak pernah test iklan. Tahu kopi je, tahu hentam saja. Rasa-rasa lah. Semua main pakai rasa. Okay, semua main pakai rasa. Marketing, sales, dia tak boleh macam masakan di bulan puasa. Letak garam, rasa-rasa, masin lah. Okey lah, aku rasa iklan ni memang okey lah. Mungkin bagi anda okey. Bagi orang lain tak okey. Okey? So anda boleh buat iklan 1 anda post dekat Facebook page. Anda post iklan nombor 2. Anda post iklan nombor 3. Okay, anda post iklan nombor 4. Iklan nombor 5. Alright, anda post. Setiap iklan ni
dalam Facebook page anda mestilah lain-lain copywriting, ayat iklan, lain-lain gambar video. Dan apa anda buat? Guna Boom share iklan satu ni sampai sehari. Kemudian hari kedua share ni. Hari ketiga share ni pula. Hari keempat guna Boom share iklan ni. Hari kelima share iklan ni. So, setiap iklan tu you boleh nampak berapa ramai orang nampak. Maksud dia, you make sure kalau iklan pertama, ini contoh iklan pertama dekat Facebook page, anda share sampai 1,700 kali. So, anda punya result 5,000 orang nampak. So, stop. Pergi pula ke iklan kedua, anda share lagi guna Boom sampai 1,700 kali dan anda lihat berapa ramai orang nampak. Reach tu tinggi atau tak berbanding dengan yang pertama. So yang mana yang menang antara 5 itu, itulah yang anda akan pakai. Barulah anda ambil iklan tu, next anda nak pergi buat iklan berbayar pula. Tak ada masalah. Atau barulah anda pakai iklan tu, fokus kepada iklan tu sebab iklan tu menang. Alright, inilah cara nak memaksimalkan penggunaan Boom, iaitu anda boleh split test dengan tanpa kos. Okay, point ketiga saya adalah split test tanpa kos. Test iklan mana yang perform. Iklan mana yang akan buatkan orang lebih ramai suka tengok. Sebab kalau anda tak test, sampai bila-bila pun anda akan stuck. Sampai bila-bila pun anda suka pakai iklan yang sendu. Anda akan shock sendirilah. Saya terus terang cakapkan. Alright, samalah. Siapa orang buat iklan berbayar dia tahu benda ni. Iklan kena test. Okay, sama juga macam TikTok ads yang berbayar TikTok. Iklan kena test. Tak ada makna kita terus buat satu iklan, satu copywriting, satu gambar, first time buat terus jadi. There's no such magic. Dia, Tuhan dah cakap, you nak berjaya, you kena usaha. Okay, ikhtiar. Kena ikhtiar dulu baru tawakal kan. Okay, so cara ikhtiar dah, you kena test iklan. Pergi tanya orang buat iklan berbayar. Kalau you tak pernah buat iklan berbayar lah. TikTok berapa banyak test. Penat nak test. Hari-hari test. Okay, so pakai Boom boleh test yang percuma. Anda tak perlu test macam saya kan. Test perlu bayar. Okay. Okay, kalau tuan-puan belum sampai level untuk test pakai berbayar lah. So you boleh guna Boom untuk test iklan. Untuk cari iklan mana yang menang. At least you pakai benda yang bagus lah. Kalau you masih tak dapat iklan yang menang, you test guna Boom sampai dapat. Sebab you nak guna Boom bukan nak kena bayar apa dah. You dapatkan Boom ni sekali kos sahaja. Alright? Okay, so itu antara perkongsian yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan malam ni. Okay, and then saya buka kepada question and answer lah selama 15 minit sebelum kita tamatkan sesi perkongsian saya pada malam ini. Alright. Tak kena block ke? Ini soalan Muhammad Faizal Reza. Kenapa tak tengok saya punya guide? Okay. Kenapa tak tengok saya punya guide? Alright. Ini yang saya dah ulang pada tadi. Sebab bila anda tak baca email betul-betul, anda akan miss. Bila anda miss, anda akan tanya soalan. Tak kena block ke kalau post banyak-banyak tu? Means you tak tengok guide lagi. Means you tak tengok saya punya group support lagi. Sebab ilmu nak elak kena block tu dah letak. Masuk lambat tak apa. Semak email balik properly. Okay, semak email properly. Ada guide dia, okay? Saya tunjukkan balik. Alright, saya tunjukkan balik. Dalam email anda, bila anda beli software, step pertama dah ditunjukkan, lihat tutorial dalam YouTube. Okay. Step pertama, dalam YouTube tu, tips elak kena mudah ban dan diblok oleh Facebook ada guide nombor 6. So kalau tengok, confirm tak tanya soalan tu. Alright, saya nak remind. Please read your email properly. Okay. Dan every tutorial ni, dah sedia dah. Sebab kita dah pakai. Saya ni bab ban blog ni daripada 2014 lagi. So saya dah sediakan dah ilmu tu. Persediaan macam mana nak aktifkan account apa semua kan. Bukan saya buat guide terus aja install. Tapi saya tahu ini situation yang anda akan dapat, iaitu anda punya kena blog, anda takut ni. Sebab kita dah tahu dah benda tu, kita dah buat. Nampak? Alright. Sebelum guide nombor 9 cara pakai, dia kena ajar cara dulu. Kena elak blok. Alright. Okay, itu yang kelemahan ramai pengguna software Boom. Alright. Tadi cakap pasal okay.
Tadi saya cakap pasal C1 nak setkan mana. Itu adalah spin text. Itu kalau nak pakai fungsi post to group. Okay. Post to group. Dalam ni kita letak copywriting kita kan. Okay. Dalam ni kita letak copywriting kita. Alright. So copywriting kita boleh pelbagaikan. Kita boleh masukkan copywriting bukan satu tapi multiple copywriting. Supaya iklan kita tu nampak hidup lah. Kalau anda nak pakai fungsi post to group. Alright, so nak faham lagi, tengok balik guide tutorial nombor 13. Guide 13, tutorial FBoom Spin Text. Alright, ada juga dalam ni. Dia mesti ada. Cuma anda yang suka terlepas. Okay. Alright. Itu yang saya nampak feedback. Terima kasih. Nampak? Okay. Saya senang sahaja. Saya dah pesan berulang kali sesi live. Miss sini terlepas, memang you akan keluar soalan-soalan yang sebenarnya tuan-puan dah tak perlu tanya dah. Okay. Of course akan ada soalan-soalan yang kata apa memanglah. Tapi bila saya dapat soalan daripada tuan-puan, sama ada saya tengok guru support sekejap. Okay, sebenarnya saya ni bukan admin. Saya ni mengajar, saya buat marketing. Tapi saya tengok soalan-soalan support, saya tahu ini mesti tak tengok tutorial punya. Berdasarkan soalan tu saya dapat tangkap. Okay. So saranan saya, kalau anda nak berjaya, ulang balik, nak buat Facebook ad pun kena belajar. Takkanlah you terus buat, you tak perlu belajar benda ni kan. Tiba-tiba you pandai buat ni, you pandai tekan button ni semua kan. Okay, you pandai masukkan, you pandai buat setting dynamic kreatif ni apa semua ad set. Benda ni kena belajar juga. Even though kita kena bayar dia. Kan? Sebab tu you masuk kelas Facebook ad berbayar apa semua, dah ramai orang mengajar benda yang bagus-bagus tentang Facebook ad. Yes, ramai orang mengajar. Sama juga nak pakai FBoom belajar juga. So point saya, nak buat Facebook ad, sekali lagi, nak buat Facebook ad, saya bayar kat dia pun saya kena belajar, tambah benda tu percuma yang kita nak buat. Maksud dia hari-hari tak perlu cost, pun kita kena belajar. It's normal. Unless kita upah orang buat marketing untuk kita. Tapi dia tak murah pula Okay, ada yang berpuluh ribu, ada yang belas ribu sebenarnya tuan-puan. Tuan-puan pergi cari. Nampaklah nanti insyaAllah. Okay, alright. So kemudian kita tengok balik apa question daripada tuan-puan. Belum khatam kena khatam. Okay, kalau tak khatam jangan buat. Alright, sama macam Facebook ad. Sama juga. Saya tengok orang buat Facebook ad. Saya buat rugilah apa semua. Rupanya dia tak belajar habis pun. Dia terus nak tekan. Rugilah. Okay, it depends on you lah. Kita tak paksa untuk anda khatam, tapi kita advise. The best is you khatam dulu. Nak masuk universiti, khatam dulu darjah 1 sampai tingkatan 5. Macam tak boleh darjah 1 terus nak pergi tingkatan 5 terus nak masuk universiti. Alright? Simple as that. Tapi alhamdulillah lah FBoom ni you boleh run hari-hari tanpa keluarkan kos. Bayangkan dengan mindset yang tak suka khatam, anda buat iklan berbayar, anda burn duit macam tu saja. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita kena ubah mindset kita tuan-puan. Alright? Saya just advise lah. Sebab saya nampak ramai macam ni. Okay, sebenarnya bukan tak boleh buat. Cuma kita not ready yet. Kita make sure kita slowly but surely. Okay. Bila tuan nak open untuk kelas Facebook ad? Bagi saya orang dah ramai mengajar sangat Facebook ad. Okay. Alright, bagi kat orang lain lah. Pergi belajar kat orang lain yang sebenarnya lagi power lah. Okay. Tapi sebenarnya Facebook ads, kita buat free sharing je dalam Facebook page Solviro. Nanti tengok balik. Okay. UID extractor. Okay, video dalam Good to Fast version segalanya. UID extractor. UID tu terus download sahaja. Dia akan keluar dekat sini lah. Alright, UID ni bila you buka you punya link email and then pergi ke link download software ni. Okay, actually UID dia dah ada dalam ni. Kena download dia, right click. Download dia cara macam ni. Ni dah ada. Double click ni saja. Dah dapat. Dan dia akan keluar kat sini automatic. Okay. Alright. So itu UID lah. Okay, tak apa. Next. Kalau tak run FBoom di laptop, boleh login account FB di app FB tak? Kalau tak run FBoom di laptop, boleh login account Facebook. Boleh lah. Okay. Kalau boleh, account yang anda nak guna FBoom ni, account Facebook yang anda nak guna FBoom ni, jangan pakai account personal. Okay.
Jangan pakai akaun personal. Akaun yang anda nak pakai, samalah WhatsApp Blaster ke apa. Kita ni logik lah, kita fikir logik. Kalau kita pakai akaun personal, anda nak run Boom, dalam masa sama anda nak layan Facebook anda dekat phone. So nanti dua tempat login satu masa. Itu yang kena block cepat tu. Okay, ini point yang saya lupa nak sharing. Kalau nak pakai Boom, guna akaun Facebook yang lain yang bukan akaun utama anda. So anda buat akaun satu lagi untuk bisnes sahaja. So akaun tu guna untuk buat Boom sahaja. Tapi ada setengah orang dia ada satu akaun Facebook je. Akaun tu lah dia personal, akaun tu lah dia nak live, okay? Akaun tu dia pakai dekat Boom. So nanti apa akan jadi? Anda guna akaun yang sama dekat Boom, dekat komputer, dalam masa sama anda buka handphone guna akaun yang sama. So sistem akan detect you tengah login akaun Facebook dua tempat satu masa, which is sangat tak logik. Okay, macam mana seorang manusia boleh buat benda ni? So dia detect something unusual. Sebab tu anda kena block. Okay, HE kalau boleh buat hari-hari lah, tapi tak perlu buat 24 jam lah. Buatlah 2-3 minit, 5 minit pun dah okay. Saya dah hampir 4 bulan, okay. Sebab alhamdulillah tak kena block lagi. Sebab ada ikut dia punya law lah. Sama je tuan-puan mungkin rasa alah ni banyak lah, leceh lah kan, banyak benda lah, ini. Habis tu kalau Facebook ad tak ada banyak benda. Saya memang suka taruh je. Habis tu kau buat Facebook ad tak ada banyak benda pantang larang, tak kena restrict, tak kena disable, ini tak boleh. Sama juga. Sebab ini Facebook nak buat macam mana? Okay, dia punya token macam tu. Banyak sangat pantang larang dia. Sama je, nak bayar pun dia kacau. Tambah yang nak spam ke grup ni. Bukan nak spam, nak beriklan, nak posting iklan ke grup yang kita tak perlu kurangkan kos. Dia pun ada jaga dia punya environment. Yang nak bayar Facebook pun kena macam-macam tambah kita. So biasa, it's normal lah. Alright, unless nak senang, upah orang buat. Simple. Tapi tak senang juga. Tak ada modal yang tinggi. Banyak akaun Facebook tapi share. Okay, better kalau nak buat akaun asing, pakai email lah. Email yang berbeza. Dia tak minta nombor phone pun. Kalau dia minta, kita provide nombor yang lain lah. Sebenarnya saya buat akaun banyak-banyak tak minta nombor telefon pun. Ada cara dia buat akaun Facebook kan. Tadi di awal live saya dah beritahu. Ada dalam bahagian ni. Kalau anda pandai, anda pergi join kat sini. Step nombor 2, join group support Facebook, klik. Okay. Ada di dalam guides, tolonglah discover. Sayang kalau tuan-puan discover. Takkanlah saya nak pergi sebelah tuan-puan, tiap-tiap rumah, okay, nak minta, tolonglah buka Facebook group support ni, tengok guides. Tolonglah tuan-puan business owner tuan-puan. Tuan-puan bukan, kita ni bukan studi universiti yang nak kena arah. Kita ni owner business, kita usahawan tuan-puan. Kita kena explore, okay. Buka menu guides ni. Dekat dalam ni ada guide nombor 10. Tips untuk cipta banyak akaun Facebook. Sini ada tips dia. Ada step by step. Okay, it's very quite technical lah. Tapi follow saja tips tu. Alright, boleh buka akaun Facebook sebenarnya tanpa nak perlu sediakan nombor telefon banyak-banyak. Okay, ini tips saya lah. Alright. Okay, seterusnya saya kena block buat macam mana buat macam tu. Saya kena block macam tu. Kenapa kena block? Apa yang kena block tu? Tak faham? Okay. Isu kena block ni, kena tengok balik saya punya guide. Saya dah explain dalam guide. Persediaan sebelum pakai. Tips elak kena mudah. Facebook polisi. Kadang-kadang you kena block bukan sebab Boom. You tak pakai Boom pun you memang dah kena block. Sebelum you pakai Boom pun you memang dah selalu kena block dah. Sebab you tak ikut polisi. You letak gambar sebelum selepas. Okay. Itu pun kita share juga dalam group support. Okay, sekali lagi saya ulang, dalam group support Solvi Private Exclusive Group. Okay, macam mana nak join sini? Pergi tengok dekat step nombor 2 dalam email. Step nombor 2 dalam email. Okay, ada dah ditulis join group support Facebook, lihat guys. Okay, bila dah join akan nampak macam ni. Pergi menu guide atas ni. Okay, pergi ke menu knowledge Facebook policy. Okay. So sini ada himpunan post bermasalah. Boleh join. Nampak? Okay. Knowledge policy Facebook guide nombor 10. Ada link
himpunan post bermasalah, dan dalam ni telah di-sharekan contoh-contoh iklan yang contoh-contoh iklan yang bermasalah, yang kalau tak pakai software pun memang kena block. Tengok atas sekali. Okey. Contoh macam ni. Ini kena ban, kena block, melanggar polisi, nampak logo bank rakyat kat situ. Okey, perbankan lepas tu guna logo bank rakyat. Okey, siapa anda kan? Anda bukan orang bank. Anda bukan wakil bank, bukan marketing. Okey, ada lagi. Before and after. Ini gambar menjengkelkan. Kena ban juga. Tak pakai software pun kena ban juga. Okey, ini salah satu. Okey, gambar sebelum selepas. Tak pakai software pun ban juga. Kena block juga. Iklan anda kena delete juga. Anda pakai tangan pun kena juga. So itu kena belajar lah. Kena tengok banyak contoh-contoh iklan. Antara contoh-contoh iklan yang memang pakai tangan ke, pakai apa ke, benda tu di post, dia akan kacau. Dia akan block account anda. Kalau banyak kali post lah benda yang sama. First dia akan delete, kemudian dia akan block account anda. So itu salah satu faktor jugalah kenapa account anda kena block dan ban. Okey, salah satu besar punca dia adalah melanggar polisi Facebook. Bila bercakap tentang melanggar polisi Facebook ni, nak bayar dekat Facebook pun dia tak bagi, dia reject. Okey, bukan kata yang percuma, yang kita nak bayar kat dia pun dia akan disable account anda, dia akan restrict account Facebook ad anda. Nampak betapa strictnya dia lah. Walaupun nak bayar pun dia tak heran. Okey, alright. So kena tengok balik lah dalam tu. Banyak akaun Facebook. Okey. Kita perlu disiplin. Okey, mana ni? Kita perlu disiplin. Yes, betul lah. Sama je. You pakailah apa pun. TikTok ads you kena disiplin juga. Disiplin kena test iklan. Facebook ad. Macam saya cakap lah logik. Kalau ikut logik saya lah. Saya berfikir kan. Saya pergi kedai makan. Saya bayar duit. So tukang masak tu masak makanan. Letak kat depan saya. Saya tak perlu buat apa, saya terus makan. Sebab saya bayar duit. Ikut logik saya lah kan. Tapi dekat Facebook ad ni ibarat saya pergi kedai makan, saya bayar duit tapi saya kena pergi masak. Saya kena belajar pula masak. Kalau ikut logik saya. Kan tak logik kan? Tapi itulah yang hakikatnya. So kita even though benda ni bayar, kita kena belajar juga. Tambah dengan album, kita kena belajar juga. Unless upah orang buat. Okay, selalu saya ulang benda tu. Nak buat macam mana kan? Kita tahu kita punya level dekat mana. Kita belum yet that level untuk upah agensi marketing. Untuk ada staff marketing, bayar kat dia 2,000 lebih tiap-tiap bulan. Untuk run untuk kita. Ataupun berapa 2-3 orang yang nak buat marketing kan. So you kena ada budget almost 8,000 sebulan lah nak bayar upah orang, nak gaji orang. Kalau dah sampai that level, then you tak payah belajar. Tak apalah. You belajar benda lain lah. You jadi founder, you buat production, you kembangkan business. Marketing ni serah kat orang. Alright, tapi kalau kita seorang-seorang jalan, yes, kita gunakan album ni, insyaAllah dia dapat membantu. Tapi kena belajar lah tuan-puan. Okay, samalah bawa kereta pun kita kena belajar juga kan. Okay, walaupun kita bayar iklan kereta tu, siap hutang loan lagi. Hutang loan lagi dengan kereta. Alright. Timing tak ada. Timing tu actually is very common sense. You tak tekan maximize ni je. Okay, biasa-biasakanlah dengan apa function-function dekat komputer laptop ni. Okay, nampak ini tekan saja, nampak dah ada. Okay, it's simple lah actually. Tekan butang besar ni, pop dah ada kat bawah. Alright. Okay. Macam mana nak buat timing setting masa post to group? Tadi saya dah ulang dalam live ni, tengok balik live ni saya lah. Okay. As simple as that. Baru masuk kot. Okay. Ataupun tengok balik tutorial. Memang dah ada dalam tutorial. Mungkin tak tengok. Mungkin skip lagi tutorial saya tu di bahagian buka email balik guide nombor 2 ni. Guide nombor 1. Sorry. Buka email start nombor 1. Lihat tutorial. Okay. Dia akan buka YouTube ni untuk anda. Alright. Okay. Dia akan dia akan ada kat sini, guide nombor 14. Okey. Tapi saya tunjuk sekejap sajalah. Dah buka album macam ni, tekan butang besar ni, pergi dekat time setting. Okey, adjust ikut macam ni lah, 100 200.
bawah ni 30. Itu sahaja, very simple. Alright, sangat simple lah sebenarnya. Okay, cuma kena besarkan benda ni, pergi time setting 100, 200, 30. Settle. Ini paling laju dan paling selamat lah. Kalau betul-betul nak selamat, ada setengah orang dia letak 200 ke 400. Ini paling selamat lah. Ini gila punya selamat lah. Tapi mungkin saya nak laju sikit, saya 100, 200 lah. Okay, lagi lambat, lagi selamat sebenarnya. Right? Dekat ni, bawah ni, time setting. Sebab mungkin tak nampak sebab you tak tekan maximize. Alright? Tak apa, godek-godek explore akan jumpa lah. Dia kalau baru pakai sehari, nak jumpa semua tu memang tak lah. Sama lah dengan Facebook ad pun kan. Adboom tu bagi saya kan taklah susah sangat teknikal dia. Hanya menu ni saja. Banyak ni saja. Kalau anda Adboom pun anda dah hang, okay, macam mana you nak move on kepada Facebook ad? You tengok betapa banyaknya. Betapa nampak setiap campaign you nak create pun, you contoh lah, you nak buat iklan kan. Okay, bukan sikit. Betapa banyaknya menu ni dalam ni. So you kena biasakan diri. Sebab kenapa saya asyik sebut Facebook ad ni, sebab saya sebenarnya berniat nak semua orang, mungkin sekarang anda pakai Adboom, tapi in one day mana tahu daripada Adboom lah you ada capability, budget modal untuk pergi ke next game level untuk buat iklan berbayar pula. Itu saya punya satisfaction. Tapi kalau dengan Adboom tuan-puan pun masih lagi struggle, so you kena usaha lebih sikit lah. Okay, baru you boleh sampai tahap macam ni. Kalau tidak tuan-puan, sampai bila you nak upah orang tuan-puan? Nak upah orang ni kadang-kadang you know lah, makin lama cost dia makin tinggi. Nak upah orang buat marketing kan. Okay, that's why kita nak buat sendiri kan. Alright, itu point saya lah. Okay, alright. Alright. Okay, Syifa Syirah. Interval 200, 400. Dia sangat okey, cuma dia lambat sikit lah Syifa. Okay, point Syifa. Cik Syifa ke? Okay, kalau buat macam tu memang selamat gila lah, tapi lambat sikit lah. So kalau boleh nak buat macam ni, kalau ada banyak akaun Facebook tu lagi bagus lah. At least walaupun lambat, tapi 3 akaun jalan serentak macam tu. Macam mana nak buat iklan? Okay, ini jawapan dia adalah you kena buatkan you punya iklan tu menerima banyak engagement. Senang saja. Alright? Kalau iklan Adboom ni dah tukang. Okay, saya cerita sekali lagi. Okay, Adboom ni, Adboom yang you pakai, yang you ada, kalau you ada, dengan Facebook ad ni, okay, Facebook ad yang you belajar gila-gila ni, yang kita belajar gila-gila, dengan TikTok ads yang kita belajar gila-gila, yang kita nak bayar dia, mereka ni hanyalah tugas menghantar iklan. Dia postman sahaja. Tapi surat anda tu kena power lah. Iklan konten anda kena power juga. Okay, kena menarik lah kan. Kalau setakat iklan tu dihantar, okay, di post banyak, tapi iklan tu tak menarik, orang pun tak stop bila scroll, tengok iklan anda tak stop, tak ada guna. So make sure you punya iklan tu menarik orang untuk engage, menarik orang untuk komen. Barulah Facebook suka iklan anda, dia akan push keluar ke newsfeed. Itu jawapan dia. Alright? Tapi bukan perkara mudah, bukan macam ni dah saya cakap. Okay, memang susah, tapi boleh buat. Dengan anda sentiasa buat macam tadi saya share. Sentiasa buat iklan banyak-banyak jenis, banyak-banyak copywriting, banyak-banyak gambar, banyak-banyak video, lain-lain cara. Kemudian post dalam Facebook page. Kemudian sharekan guna Adboom sampai you dapat satu result reach yang tinggi. Then you know, inilah the power, iklan aku paling power lah. Sebab ramai orang bila nak buat posting, tak pernah test iklan apa yang power. Semua main agak-agak. Kan, rasa-rasa iklan ni power lah, aku pakai iklan ni. Okay, rasa-rasa. Tapi sebenarnya kita kena test iklan untuk orang tu tengok okey tak okey. Kita guna Adboom sebagai test. Alright. So setengah orang dia dah ada duit, dia tak nak susah payah, dia bayar je Facebook untuk test. Macam tadilah saya dah tunjukkan beribu ringgit saya spend untuk test sahaja. Okay, alright. Dalam masa sama saya buat juga dekat Adboom. Okay, itu jawapan dia lah. Alright. So point yang senang bagi saya adalah saya sendiri walaupun dah buat online marketing ni since 2016, bila saya nak buat iklan, saya wajib test. Okay, saya wajib test. Okay, saya wajib test. Dan ramai orang usahawan online
social media tak pernah test iklan. Sebab tu FBoom ni boleh bantu. Okay, post iklan anda dekat Facebook page. Kemudian share post to group. FBoom ni, dalam FBoom ni kan ada fungsi share post to group. Okay, gunakanlah fungsi tu. Kalau tak tahu nak pakai fungsi ni, tengok balik tutorial saya di bahagian guide nombor 15. Okay, setiap iklan yang anda post dalam Facebook page, okay, ini satu posting kan, anda share lah sampai 500 kali lah kan. Tengok macam mana, ramai tak? Dan iklan kedua, test lagi sampai 500 kali share, tengok berapa banyak. Iklan ketiga, share lagi guna FBoom sampai 500 kali share, tengok berapa ramai orang reach. Dan anda compare ke semua iklan-iklan anda yang mana paling banyak reach. So itulah yang anda ambil. At least ada test kat situ. Selagi anda tak test, anda pun tak tahu iklan ni okey tak okey. Itu yang masalah. Marketing ni memang test. Testing forever lah bagi saya. Sampai bila pun anda kena test. Okay, alright. So saya akhiri sesi saya pada malam ni sebab kita nak menghampiri 12 malam. So terima kasih kerana join. Cuma saya minta maaf lah, kadang-kadang ni saya ni bukan marah. Saya cuma, yalah, saya take care. Okay, saya ambil berat. Sebab tu saya ulang. Tolonglah tengok guide. Tolonglah tengok tutorial. Ini untuk kebaikan anda tuan-puan. Padahal boleh je, anda dah beli kan, buat apa I perlu concern about you all. Okay, you all dah beli, pakailah, tak nak pakai you punya pasal lah. Boleh je saya fikir macam tu. Okay, tapi saya nak anda, macam saya cakap, anda mula dengan FBoom, lepas tu anda berjaya, anda ada duit, and dia ada buat iklan berbayar. Saya nak dengar story. Dulu saya tak ada duit, saya pakai FBoom. Sekarang ni alhamdulillah lah, sebabkan FBoom, saya boleh ada sale sikit, kemudian saya dah ada duit simpan, saya bolehlah ada bajet untuk buat iklan berbayar pula. Terima kasih. Itu je satisfaction saya lah sebenarnya. Okay, tapi kami daripada Solvy, walaupun yalah, you know, setiap masa ada live kan, selalu ada live. Okay, tapi kita akan cuba yang terbaik lah. Mungkin minggu depan kita akan buat lagi Sabtu malam, Ahad malam, okay, tentang FBoom lagi, dan setiap masa anda boleh tanya lagi. Tapi berbalik kepada diri kita juga. Sama ada kita nak tengok tutorial tu, kita nak usaha untuk tengok rakaman, kita nak usaha untuk explore, ataupun kita cepat give up. Sama je tuan-puan. Kalau FBoom tuan-puan cepat give up, tak nak tengok tutorial, tak nak belajar, macam mana tuan-puan nak pergi ke Facebook ad tuan-puan? Macam mana tuan-puan nak pergi? Itu lagi level tinggi tuan-puan. Seriously. Okay. So ubah mindset. InsyaAllah kita semua akan berjaya punya. Alright. So Assalamualaikum. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Esok public holiday. Alright. Bye. Assalamualaikum.